Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبعد. وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Sadaqallahul azim. Yang semati Tuan Imam, Tuan Bilal dan sah-sah kepimpinan dan pentadbiran Masjid Al-Islamiyah Kampung Lindungan, Petaling Jaya. Tidak lupa juga kepada yang berbahagia ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ini. Kita dapat bertemu dalam solat kuliah maghrib. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini mengundang rahmat Allah kepada kita sekalian, serta menjemput rahmat Allah, keampunannya, keredaannya, kasih sayangnya kepada kita sekalian di dunia hingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala nanti, insya-Allah. Apa khabar semua, sihat? Mudah-mudahan sihat walafiat dalam jagaan Allah SWT, insya-Allah. Di dalam satu ayat Al-Quran yang Allah SWT sebut, yang saya bacakan tadi daripada surah Al-Isra pada juzuk yang ke-15, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telinga, mata dan hati semuanya itu akan dipersoal oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah mana yang kita gunakannya sewaktu kita hidup di dunia dulu. Maknanya ketiga-tiga benda itu kena jaga elok-elok dan kena pelihara betul-betul supaya kita manfaatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan manfaatkannya sebaik mungkin untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat ini kasih sekalian, mudah-mudahan Allah sayang kita dan Allah kasih kepada kita, insya-Allah. InsyaAllah pada malam ini kita masuk bab baru, iaitu berkenaan dengan bab majaa firriyai was-sum'ah, iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan riak dan sum'ah. Riak ni apa dia riak? Iaitu suka menunjuk orang. Sum'ah ni apa? Suka bagi orang dengar kata dia ni baik, suka sampai ke telinga orang ni puji dia, kata dia ni memang baik, dan dia suka dengar orang puji dia. Macam tu. Dua benda ni kita akan bicarakan pada malam ni, insya-Allah. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah riak dan sum'ah ini luas babnya, boleh lihat dengan cukup keterangannya yang disebut dan terang di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dia kata, kalau nak berbicara berkenaan dengan riak dan sum'ah ni, di dalam kitab Ihya Ulumuddin panjang cerita dia. Tetapi dalam kitab ni dia buat ringkasan, dia buat mukhtasar, dia buat kesimpulan daripada intipati daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Maka dia terang di sini, maka riak itu memperlihatkan amal kepada orang supaya dapat tam dan darjat pada mulut dan i'tiqad orang. Dan sum'ah itu ialah, iaitu memberi dengar orang akan baik amal dan bagusnya. Maka kedua-dua perkara itu ditegah oleh syarak kita. Ni tuan-tuan. Jadi maknanya riak itu ditegah, sum'ah itu pun ditegah oleh syarak kita.
Tadi dah sebut awak, kalau riak ni buat sesuatu benda supaya nak bagi orang tengok, supaya orang puji dia, dan supaya orang tengok dia sampai orang puji dia, dia suka macam tu. Itu sifat mazmumah yang ditegah oleh syarak kita, yang ditegah oleh agama Islam kita yang tercinta ni. Jadi maknanya jangan buat benda-benda riak ni. Tapi susah, tu payah tu. Tapi susah. Antaranya yang menjadi susahnya apa dia? Sewaktu kita mai ke masjid, Masya Allah, Tabarakallah, semayang sunat tak wanti. Tu hebat. Itu bimbang tu. Itu bahaya kalau macam tu. Kemudian balik rumah, tak semayang sunat langsung. Tidak ada sunat sebelum, tidak ada sunat selepas. Memang tak semayang di rumah sunat. Itu bimbang tu. Tapi bila dia main masjid, Allahu Akbar, mata liang. Mata liang tu kan? Mata liang tu sebab apa? Nak tengok siapa tengok dia. Tu bimbang. Yang ni penyakit hati pakcik. Ini kita cerita penyakit hati, dan kita cerita tentang apa-apa yang main lintasan hati kita, pintasan hati kita, yang boleh mengubah niat kita daripada asalnya niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita ada satu perasaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi jadi kita ni manusia yang suka bagi manusia tengok segala kebaikan kita. Lalu dia lari niat dia. Main niat cantik dah, main masjid kerana Allah Taala. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk dalam masjid, tengok-tengok ramai orang tengok dia, dia pun suka, dan dia pun sembahyang sunat. Lepas sembahyang sunat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tengok, bangun sekali lagi kot, bangun sekali lagi tuan-tuan. Macam sebab itu diajarkan kepada kita supaya kikiskan perasaan niat kerana makhluk, supaya kita jadi manusia yang terus kuat untuk niat kerana Allah SWT. Sebab itu berkenaan dengan niat ni tuan-tuan, kita perlu berjihad dan kita perlu berhijrah daripada niat kerana makhluk semata-mata. Bahkan kita jadikan ianya jihad kita melawan hawa nafsu, melawan niat kita itu, supaya tidak niat kerana makhluk dan hanya niat kerana Allah semata-mata. Kalau nak cerita bab hijrah, yang tu tuan-tuan. Dan kalau nak cerita bab kemerdekaan, kan tuan-tuan, sekarang ni dah masuk cerita bab kemerdekaan. Saya dapat jemputan Merdeka ni tuan-tuan, pagi, petang, siang, malam, ceramah Merdeka. Asal Merdeka cari askar, senang tuan-tuan. Dia kata askar saja pandai cerita bab Merdeka. Ustaz-ustaz biasa tak pandai. Oh, banyak cantik. Ustaz lain pun pandai juga cerita bab Merdeka. Tapi lepas cerita bab lepas kan. Tapi dalam keadaan sekarang ni tuan-tuan, kalau nak cerita bab merdeka hati macam mana pakcik? Iaitu memerdekakan hati kita daripada niat kerana makhluk, dan merdekakan hati kita itu supaya kita bebas hanya niat kerana Allah SWT. Itu cerita bab merdeka. Jadi maknanya kita bukan nak cerita bab merdeka, tetapi kita nak cerita apa yang dicerita dalam kitab ni. Macam tu. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, maka dia kata, dan sum'ah itu iaitu memberi dengar orang akan baik amal dan bagusnya. Kedua-dua perkara itu ditegah oleh syarak kita. Telinga pula jadi masalah. Suka bagi dengar, suka dengar ke telinga dia ni orang duk puji dia, dia suka dengar. Kalau orang puji dia ni tuan-tuan, kalau orang jack dia, kalau dalam bahasa orang utara dia kata jack, hampir jack dia tengok, nanti dia okey tu. Jack ni tuan-tuan, kalau dalam bahasa orang utara ni, hang kalau nak jet orang, ni pesan orang tua-tua ni, hang kalau nak jet orang, jangan sampai jet dia tu sampai terbalik buang kereta hang. Tu. Faham maksud tu? Ni kita duk jet kereta ni, kereta pancit sebelah tayar. Jet, pam, pulah, tayar naik. Naik sekadar boleh tukar tayar cukup lah. Tak payahlah hampir jet tayar tu sampai 4 tayar terbalik buang semua. Tuan. Itu tak guna. Jadi maknanya ala kadar, begitu. Jadi maknanya si sum'ah ni, dia suka dengar orang puji dia. Ini bahaya. Kerana pekerjaan yang demikian itu menipu pada hakikatnya, dan adalah amal itu dituntut buat dengan ikhlas, dan
Jarinah hatinya bagi Allah SWT semata-mata. Tiba-tiba dijadikan yang disuruh itu kepada yang ditegah. Maka sesiapa yang bertabiat demikian itu nescaya diberi malu oleh Allah SWT di negeri akhirat. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yarahu Allahu bih wa man yusamma Allahu bih. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan dengar hadis ni kata apa. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang sesiapa yang memandangkan amalnya, yakni mempura-pura akan dirinya orang-orang kuat taat atau orang-orang warak atau lainnya kepada orang, niscaya Tuhan zahirkan niatnya yang busuk pada amalnya itu pada hari kiamat, dan dizahirkan Tuhan keaifannya itu pada sekalian orang yang ada pada hari akhirat kelak. Nampak tuan-tuan? Nabi kata, sesiapa yang mempura-purakan segala kebaikan dia semata-mata nak bagi orang tengok, semata-mata nak bagi orang puji dia, maka nanti di akhirat kelak Allah akan buka aib dia, Allah akan londeh segala keaifan dia, maka dia akan dimalukan di akhirat kelak, dan semua orang akan memandang dia. Di atas malunya Allah akan segala keaiban dia dibuka oleh Allah SWT kepada makhluk-makhluk di sana nanti. Tuan-tuan. Jadi maknanya, jangan sesekali kita riak, jangan sesekali kita sum'ah ketika mana kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia macam ni lah tuan-tuan. Saya selalu dah sebut, sum'ah ni macam mana? Sum'ah ni macam ni. Kita bawa balik sampai daripada ofis, sampai di rumah Petaling Jaya. Macam saya tadi tuan. Saya sampai tadi, saya semayang, saya siap di jabat, azan pukul 4.45, semayang terus. Allah. Habis semayang, sampai di rumah pukul berapa? Tadi sampai di pukul 7 suku baru sampai. 7 suku baru sampai. Tolak daripada KL pukul 5 sampai pukul 7 suku. Macam. Bagus tak? Lepas tu semayang maghrib, saya siap ni. Nama dia Allahu Akbar. Panggil anak dia orang semayang belakang. Allahu Akbar. Semayang. Habis semayang, kita pun lari. Tetapi kalau orang yang sum'ah, cuba tuan-tuan tengok orang yang sum'ah. Dia semayang apa? Dia semayang sunat duha. Contohnya pukul 9 pagi. Semayang Allahu Akbar. Contoh tarik sampai tinggi. Ya. Semayang. Telefon bunyi. Teng 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 teng. Dia buang, anak dia angkat. Assalamualaikum. Cik nak cakap dengan siapa? Abah ada. Dia tengah semayang ni. Telefon dia bunyi, dia tahu telefon dia bunyi. Pakcik nak cakap dengan siapa? Abah ada. Abah tengah solat duha. Dia tengah semayang. Dia kata apa? Alhamdulillah. Yang tu perangai orang yang sum'ah tu. Kalau seronok orang tahu kata dia sedang buat kebaikan tu, dan itu perangai orang sum'ah. Tenang, lega lah orang tahu. Habis dia semayang, dia call balik. Assalamualaikum Ji, khabar? Kenapa call tadi? Tak lah, tadi semayang duha lah. Main duha lah. Semayang berapa rakaat? 8. Oh, kemah. Habis, duha dia tadi habis. Dia tunggang terbalik, habis tak ada apa pahala dah. Sebab ada diniatkan kerana makhluk, ada menjadi kesukaan pada dirinya semata-mata kerana makhluk yang menyukanya, sedangkan Allah yang memerhatinya, diremehkan pandangan Allah Subhanahu wa taala akan ibadah yang dilakukan kerana siapa? Lalu Allah kata, Nabi kata, nanti dia akan dimalukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab apa? Sebab perbuatan dia tu, sebab apa yang dipersembahkan dia itu. Dia persembah kerana siapa? Dia buat amal ibadah tu nak bagi dengar kepada siapa tentang kebaikan dia, lalu Allah akan malukan dia nanti di sana. Wa na'udzubillahi min zalik. Sebab itu tuan-tuan, kita minta simpang daripada Allah SWT supaya jangan jadi manusia yang riak di dalam amal ibadah, dan jangan jadi manusia yang sum'ah di dalam amal ibadah.
Amal satu doa ni. Allahumma tahhir qulubana minar riya wa minas syirki wa minal kadhib wa minan nifaq. Amal doa tu. Ingat? Tak ingat? Payah ingat. Tak ingat tak apalah. Nanti ulang balik. Video rakaman ni, ulang balik, dengar. Okey. Ataupun dalam bahasa Melayu, pegang ke dada. Ya Allah, ya Tuhanku, bersihkan hatiku daripada riak, daripada syirik, daripada suka cakap tipu, daripada sifat munafik di dalam hatiku ini, wahai Allah. Amin ya rabbal alamin. Cantik lah tu. Minta ke Allah SWT. Macam tu. Kemudian kata Nabi SAW, kata Abu Sa'id lagi, dan telah bersabda Nabi SAW, tiada kasihan belas akan orang, nescaya tiada kasihan belas akan dia oleh Allah SWT. Nabi kata, siapa yang tak sayang kepada manusia, siapa yang tak sayang sesama manusia, Allah tidak sesekali sayang kepada dia. Macam tu. Cuba tuan-tuan tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacaan. Apa maksud Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ada dua jenis manusia. Yang pertama, Allah kata dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, semua dia bagi sama rata. Baik Muslim dia bagi, non Muslim pun dia bagi, semua dia bagi. Tak semayang pun dia bagi, semayang pun dia bagi. Hang lawan Allah pun dia bagi, hang baik dengan Allah pun dia bagi. Hang merompak pun dia bagi, hang buat apa pun dia bagi, semua dia bagi. Semua dia bagi. Tetapi bab penyayang hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman kepada dia saja. Tuan-tuan, beriman. Macam mana nak tahu Ustaz orang tu beriman, Ustaz? Nabi kata, apabila kamu melihat seorang lelaki berulang alik pergi ke rumah Allah, fashhadhu bil iman, maka persaksikanlah dia itu adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Nampak? So tuan-tuan semua beriman. Tahniah tuan-tuan. So bila balik nanti daripada masjid, jangan sombong. Nampak orang tak pergi masjid. Tak pergi masjid Haji? Haji tak pergi masjid lah? Berapa hari dah tak pergi masjid? Oh, tanya macam tu. Sombong sungguh. Dia kata hari ni dia baru tak pergi masjid. Iya ke? Sebelum ni tak nampak pun. Aku pergi masjid lain. Oh iya. Jadi maknanya jangan sombong di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Sebaliknya apa? Ajak dia pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian katanya lagi, bermula ini hadis hasan lagi sahih, lagi gharib daripada ini wajah. Maknanya hadis yang kita baca pada malam ni hadis sahih, yang tidak ada keraguan padanya. Masalah riak dan hadis Abu Hurairah menangis ingatkan seksa riak itu, sesungguhnya riak itu satu perkara yang payah seseorang meninggalkannya. Boleh dikatakan jarang orang yang tidak riak pada segala amalnya. Maka di sini ada dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi satu hadis yang panjang, di dalamnya ada menunjukkan dosa riya itu, iaitu katanya, kata siapa, an Syufaya Asbahi annahu dakhala al-Madinah fa idza huwa bi rajulin qad ijtama'a alayhi an-nas faqala man hadha faqalu Abu Hurairah fadanautu minhu hatta faqa'tu baina yadayhi wa huwa yuhaddisu an-nas falamma sakata wa khala qultu lah unshuduka bihaqqin wa bihaqqin lamma haddathani hadisan sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqaltahu wa alimtah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat, diriwayatkan daripada seorang tabi'in namanya Syafi'i al-Asbahi, bahwasanya masuk ia akan negeri Madinah Al-Munawwarah kerana ziarah Nabi SAW dan berjumpa dengan sahabat Nabi yang masyhur ada di sana. Ni tuan-tuan, ni tabi'in. Tabi' ni tuan-tuan, tabi'in ni tuan-tuan, dia pergi ke Masjidin Nabawi waktu Nabi dah meninggal. Dia tak sempat jumpa Nabi SAW. Tak sempat jumpa Nabi. Dia pergi jumpa sahabat-sahabat Nabi ni ramai ada kat masjid. Lalu bila dia masuk ke dalam masjid, ke dalam negeri Madinah Al-Munawwarah itu, tiba-tiba iaitu seorang laki-laki yang sesungguhnya telah berhimpun atasnya orang-orang kerana semua orang kasih dan sukakan dia.
Nampak tuan-tuan? Bila dia masuk Masjidil Nabawi, tengok-tengok ramai orang pergi rumun. Ada seorang hamba Allah ni masuk Masjid Nabawi, tengok-tengok pakat duk buat halaqah, pakat duk buat kumpulan, pakat duk rumun ni. Tuan-tuan, rumun siapa? Rumun Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, bila dilihat oleh Syafi'i Al-Asbahi akan laki-laki yang banyak orang berhimpunnya itu, ia pun lalu bertanya pada orang-orangnya dengan katanya, siapa orangnya yang dihimpunkan orang begini banyak ni? Siapa dia ni? Hampa duk himpun-himpun ni, siapa dia orang tu yang duduk depan tu seorang-seorang tu? Apabila didengar orang akan pertanyaan Syafi'i Al-Asbahi demikian itu, maka dijawab oleh mereka itu dengan katanya, inilah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikasih orang semua akan dia dan suka orang kepadanya. Banyak ia ingat akan hadis dan perihal Nabi SAW. Ni tuan-tuan, siapa dia tuan-tuan? Sahabat Nabi. Nama apa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni orang yang paling banyak ingat hadis Nabi SAW. Ingat dia. Sebab apa dia ingat? Soalan. Sebab apa dia yang paling banyak ingat hadis Nabi? Sebab apa? Sebabnya dia mendapat doa daripada Nabi SAW disebabkan tawaran Nabi yang Nabi buka kepada sahabat-sahabat Nabi. Satu hari Nabi SAW buat satu tawaran. Nabi berjalan di padang pasir, tengok-tengok Nabi nak duduk. Nabi buat satu tawaran, di kalangan sahabat-sahabat aku semua ni, siapa yang boleh hampak? Faham hampak? Bentang-bentang. Siapa yang boleh bentangkan satu ridak kepada aku untuk aku duduk, maka aku akan doakan kepada dia, kuatkan ingatan dia sampai bila-bila dia akan ingat apa yang dia hafal. Abu Hurairah dengar-dengar macam tu tuan-tuan, dia tarik selendang dia, hempak. Nabi duduk atas selendang dia, Nabi doa untuk dia supaya dia kuat ingatan. Sebab tu dia di kalangan para sahabat Nabi yang kuat ingatan dia apabila dia menghafal sesuatu hadis daripada Nabi SAW. Itu cerita dia. Semalam ni tahu lah. Lepas ni kalau ada ustaz-ustaz mengajar di sini, dia sebut nama Abu Hurairah, jangan buat-buat tak kenal. Nama dia apa ustaz? Nama dia dalam surat Baranak, nama dia apa ustaz? Nama dia dalam surat Baranak Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi Al-Yamani. Ingat itu. Paling-paling tidak mati nanti ingat nama sahabat ni jadi ya. Sebab apa? Nanti masuk dalam kubur, malaikat tanya, siapa kalangan kamu, kawan-kawan kamu, saudara-saudara kamu siapa? Tiba-tiba kita ingat, Abu Hurairah aku ingat. Sahabat-sahabat aku ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Macam mana kenal Abu Hurairah? Aku hafal nama dia. Macam mana hantar peribadi dia? Dia ingat hadis banyak. Oh, malaikat kata hang bagus hang. Baru kenal, baru okey. Ni malaikat tanya, siapa kawan baik hang? Siapa rakan-rakan seagama dengan hang? Saudara-saudara seislam dengan hang siapa? Tak tahu siapa. Tak tahu siapa. Yang dia hidup dalam dunia ni sampai 80 tahun, tak ada kawan yang sebaik-baik dengan dia, tak ada. Nanti bimbang tak? Betul tuan tengok. Mari kita tengok nama-nama sahabat Nabi yang baik sungguh di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Nabi SAW meninggal umur dia ada yang kata 60 tahun, Anas bin Malik kata. Ada yang kata umur dia meninggal 65 tahun, hadis Nabi kata. Ada yang kata dia meninggal umur 63 tahun, hadis Nabi kata. Semuanya dihimpun dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, cerita bila umur Nabi meninggal dunia, Nabi wafat. Dan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu juga ada menceritakan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi pun meninggal di kalangan umur-umur Nabi SAW. Tuan. Antaranya siapa? Abu Bakar As-Siddiq meninggal lebih kurang sama macam umur Nabi SAW. Umar Al-Khattab meninggal lebih kurang sama macam umur Nabi SAW. Macam tu. Dia bukan sahabat biasa-biasa, sahabat tiru, umur Nabi mati pun sama. Tu tuan. Power tu. Kita sama kan? Kita tak sama. Kita minta kawal, wahai Allah, panjangkan umur aku, wahai Allah. Pakcik umur apa? 80. Panjang lagi kan? Masya-Allah, hebat. Ada seorang Pak Haji kan, dekat Petaling Jaya, dekat PJ, section 14. Umur dia 88 tahun. Power ni. Cakap English, cayang, mana? Jalan tak pakai tongkat. Kemah. Saya kata, Haji,
Are you okay now? I'm okay, fine, thank you Ustaz. Oh my kata. Saya kata Haji duk baca ni paper apa? Saya baca paper English. Okay. Sampai sekarang? Yes. Oh kemah. Saya kata ya Allah, ada lagi makhluk macam ni kata. Saya cakap dalam hati saya tuan-tuan, sebab terpegun tengok umur dia macam tu tuan-tuan, hidup lagi. Saya kata Haji duduk tak? Sembang sikit. Apa resepi dia? Resepi dia kata aku mandi awal. Sebelum subuh mandi awal. Mandi awal. So baca-baca nak panjang umur, mandi awal. Mandi awal. Yang kedua dia kata selalu makan jus. Pagi-pagi itu minum jus lah tuan-tuan. Pagi-pagi itu sedang-sedang celak-celak mata tu minum jus. Awal tuan-tuan. Panjang umur. Sekian dimaklumkan. Jadi tuan-tuan yang dikasih sekalian, kita tak sama macam Nabi SAW. Nak cerita yang tu tuan-tuan, tapi selit benda-benda lain sikit. Tak mahu bagi tuan-tuan mengantuk. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasih sekalian, maka hampir aku daripadanya, yakni aku dikatakan akan Abu Hurairah itu sampai duduk aku di hadapannya, padahalnya ia bercakap dengan orang yang di hadapannya itu. Tiada lama orang-orang pula meninggal akan dia. Maka tatkala sudah diam ia bercakap-cakap dengan orang dan sudah kosong, tidak ada orang lagi lain daripada aku dan dia sahaja, berkatalah aku baginya. Sampai tuan-tuan tengok. Dia duduk ni depan Abu Hurairah ni daripada ramai orang. Dia duduk tunggu ni, sahabat ni, tabi'at ni. Dia duduk tunggu ni tuan-tuan sampai seorang-seorang selai-selai pakat balik. Sampailah tinggal dia dengan Abu Hurairah saja. Tuan-tuan, tunggu ni. Lalu dia kata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Abu Hurairah, bersumpah aku akan daku dengan Tuhan yang sebenarnya dan dengan sebenarnya, manakala engkau bacakan hadis Nabi pada aku akan hadis yang telah dikhabarkan padamu akan dia oleh Nabi SAW, yang telah engkau ingat akan dia dan hafaz akan dia sebenar-benar hafaz. Bila didengar oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan kata Syafi'ah al-Asbahi itu, yang demikian ia pun lalu menjawabnya. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku perbuat seperti kemahuan kamu itu, demi sesungguhnya boleh aku khabarkan kepadamu akan satu hadis yang mengkhabarkan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah aku ingat akan dia dan aku hafaz akan dia sangat-sangat. Maka kemudian tertunggu-tunggu menangis Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan sehabis-habis sengau menangisnya itu. Kemudian diam ia sekejap dalam menangis itu, sebab ia teringatkan Nabi dan ingatkan kepentingan yang lagi aku mau dikhabarkan kepadanya, Syafi'ah al-Asbahi itu. Kemudian daripada sudah diam itu, senyumannya daripada menangis itu dan kembali seperti sedianya. Ia pun lalu berkata, demi sesungguhnya boleh aku khabarkan kepadamu satu hadis yang dikhabarkan kepada aku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ini rumah, yakni di dalam Masjid An-Nabawi ini. Tiada serta kami seseorang lain daripada aku dan lain daripadanya. Maka katanya, kemudian dipersuruh berkata Abu Hurairah akan dirinya boleh dikhabarkan hadis yang dikhabarkan oleh Nabi. Lalu tersenguk-senguk Nabi menangisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula. Abu Hurairah akan sebagai sengau-sengau yang lain semacam pertama tadi juga. Kemudian daripada tengah lama ia menangis itu, senyumannya ia lalu menyapu ia akan mukanya daripada air matanya. Lalu katanya, demi sesungguhnya hai laki-laki yang di hadapan aku, boleh aku khabarkan hadis yang dikhabarkan demi pada aku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahalnya aku dan ia di dalam ini masjid, di dalam rumah ini, tiada serta kami seorang yang lain daripada aku dan lain daripadanya. Kemudian daripada sudah berlaku pada diriku Abu Hurairah seperti kali yang kedua itu, mata berlaku pula sekali lagi, iaitu tersenguk-senguk menangis ia akan sebagai tersenguk-senguk lagi. Kemudian daripada itu senyumannya ia lalu menyapu ia akan mukanya daripada air matanya yang keluar dalam menangis itu. Apakala sudah senyumannya lalu berkata ia, boleh aku perbuat dan boleh aku khabarkan seperti kehendakmu itu, demi sesungguhnya boleh aku khabarkan padamu hadis yang dikhabarkan akan aku oleh Nabi SAW. Maka dia pun menyebut. Kemudian daripada telah sudah ia berkata seperti perkataan yang telah lalu.
Lalu dia tersungguh-sungguh menangis pula. Abu Hurairah itu sekali lagi akan sebagai sengaw-sengaw yang kuat, yakni menangis ia sampai sehabis-habis kuat menangis. Kemudian mengiringi ia, maulah Rabah tersungkur atas mukanya, kata Syafi'iyah al-Asbahi. Ni tuan-tuan, tak ada cerita lagi ni tuan-tuan, tak ada cerita lagi, tapi menangis dah. Waktu dia nak cerita ni tuan-tuan, dia duduk teringat Nabi. Nak cerita ni tuan-tuan, duduk teringat Nabi. Nak cerita ni tuan-tuan, duduk teringat Nabi SAW. Siapa dia tu tuan-tuan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bila aku melihat akan Abu Hurairah itu yang demikian, lalu lekas aku khabarkan akan dia, dan aku ampu-ampu akan kepalanya. Aku letakkan atas riba aku. Beberapa lama ia rebah pensan itu, tiada sedarkan akan dirinya. Kemudian daripada itu, senyumannya itu ialah macam hal seorang sahabat Nabi SAW yang sangat berdamping dengan Nabi, duduk bermiskin-miskin. Diri Abu Hurairah berat itu seperti jumpa beberapa hari tidak makan, ditahan lapar perutnya dan miskin kerana kasih sangat ia kepada Nabi SAW, dan duduk mengaji dan menuntut ilmu yang banyak kepada Nabi itu sampai wafatnya. Dan bermacam-macam hal Nabi itu berlemah lembut dengannya dan berkasih sayang. Diajar Nabi akan dia dan dilatihnya, dan ditunjukkan betapa kehidupan di dalam dunia sementara nanti mati. Dan bersuka ia dengan orang-orang lain daripada sahabat-sahabat Nabi, sama-sama mendengar turun wahyu dan mengambil ingatnya, dan sama-sama suka berbuat amal ibadah dan menerimanya ajaran Nabi itu yang bermacam-macam adanya. Maka semuanya itu apabila diingat, betapalah jadi kasih kepada Nabi SAW. Istimewa pula ingatkan wafat, dapat nikmat sebesar-besar nikmat, iaitu beragama Islam dan dapat tetap di dalam sampai ke negeri akhirat dengan sebab Nabi SAW. Bila ingat akan semuanya itu, pastilah sangat-sangat kasih kepada Nabi yang tidak mengatasinya apabila sudah kasih sehabis-habis kasih yang demikian itu, kemudian bercerai dengan kekasihnya yang demikian. Tidakkah mau semacam gila menangis dan merebuhkan hatinya dan menjadikan pensan tak sekala ingat akan kekasihnya yang demikian itu. Kata Syafi'iyah al-Asbahi, bila sudah Abu Hurairah tadi senyumannya itu daripada pensannya, ia pun lalu berkhabarkan. Dia kata, maka kata telah berkhabarkan kepada aku Rasulullah SAW akan bahwasanya Tuhan yang Maha Suci lagi Maha mengasihani, apabila ada ia pada hari kiamat nanti, turun ia kepada sekalian hambanya supaya dihukumnya di antara mereka itu, dan sekalian orang itu pada masa itu ada bertaut kepadanya, maka Allah SWT akan mengasihinya. Ini tuan-tuan, jadi maknanya apa? Abu Hurairah cerita, bila dia nak cerita tentang Nabi SAW, tentang apa yang Nabi bagi tahu kepada dia, dia menangis sampai pensan ni tuan-tuan, menangis. Maknanya apa? Sayang sungguh tuan-tuan. Menangis ni bukan biasa-biasa menangis macam orang kena histeria ni, menangis sungguh menangis. Sampailah dalam keadaan tersebut dia berhenti menangis balik, berhenti menangis balik, berhenti menangis balik, baru cerita dia apa? Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan bangkitkan manusia semuanya itu dalam keadaan siapa yang berpaut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Siapa yang selalu berbuat baik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak menjaga agamanya ni daripada segala kepentingan yang lain, maka dia akan bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu keadaannya. Masalah Tuhan turun kepada hambanya kerana menghukumkan antara mereka itu, sesungguhnya itu menunjukkan Tuhan kita turun kepada hamba-hambanya, yakni zahir ia di hadapannya segala makhluknya, dan dibukakannya antara kita dan di antaranya akan dinding, jadi boleh kita nampak akan dia, dan semua orang daripada sekalian umat ada duduk bertaut kepadanya, zahir Tuhan di hadapannya makhluk-makhluknya itu, supaya ia menghukumkan siapa-siapa yang ada salah diseksanya, dan siapa-siapa yang tiada salah kepadanya dan makhluknya disukakannya dengan berbagai-bagai nikmatnya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ni tak habis kita tuan, tak dapat habis, memang panjang semua tuan. Jadi tersambung pada bulan depan insya-Allah tuan. Insya-Allah bulan depan. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, maka apa yang boleh kita ambil pengajaran pada malam ini? Yang pertama, hilangkan diri kita, bantu diri kita untuk hilangkan sifat riak dan sum'ah dan diri kita. Itu yang pertama.
Dan yang kedua yang boleh kita ambil pengajaran, hargailah nikmat Islam yang Allah kurniakan kepada kita sampai ke hari ini. Syukur pada Allah SWT. Dan yang ketiga yang boleh kita ambil pengajaran, apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, buatlah sekadar mana yang kita mampu. Mudah-mudahan Allah mengasihi kita dan menyayangi kita hingga ke syurganya nanti, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang penuh keberkatan ini, wahai Allah, kami berkumpul di Masjid Al-Islamiyah Kampung Lindungan ini, wahai Allah. Mudah-mudahan Kau jadikan kami hamba-hambamu yang direzekikan kepada kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit, bahkan dikurniakan kepada kami keredaan-Mu, kemuliaan-Mu, keampunan-Mu, kasih sayang-Mu yang berterusan buat diri kami hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami agar kami dikurniakan rezeki, agar Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami, wahai Allah, agar Engkau menerima taubat kami sebelum tibanya ajal kepada kami, agar Engkau memberikan husnul khatimah kepada kami sebelum di akhir hayat kami nanti, wahai Allah, agar Engkau menganugerahkan kepada kami, agar kami sempat menyebut kalimah-Mu la ilaha illallah sebelum nyawa kami berpisah daripada jasad kami ini, wahai Allah, agar Engkau menghilangkan kesengsaraan dan azab kepada kami di alam kubur kami nanti, wahai Allah, agar Engkau menghilangkan kesengsaraan dan azab-Mu nanti kepada kami ketika mana kami di alam mahsyar nanti, wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.